أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan amalan istiqamah kita menghidupkan rumah Allah, mengikat diri kita di antara dua waktu solat, dan juga kita mendengar sedikit sebanyak pembelajaran dan juga pengajaran yang kita ambil daripada kitab yang kita baca ini, iaitu Mukhtasar fi Usulil Fiqh, yang mana disebut kaedah usul fiqh yang telah dialih bahasa oleh Dr. Muhammad Ahmad Adli, yang nama asal kitabnya adalah Al-Wajiz fi Usulil Fiqh oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mudah-mudahan amalan yang kita buat ini diterima oleh Allah dan menjadi asbab kita mendapat keberkatan dan juga kefahaman yang baik yang berkaitan dengan ilmu usul fiqh. Paling-paling kurang kita ada gambaran, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita sambung baca fasal as-sabi', dalil as-sabi', saduz zara'i. Fasal yang ketujuh, bahagian yang ketujuh, dalil yang ketujuh, iaitu saduz zara'i. Sad az-zara'i, saduz zara'i, yang mana pada minggu yang lepas kita sekali harung je kita baca berkaitan dengan masalih al-mursalah. Jadi pada malam ni kita sambung dalil yang ketujuh. Dalil ni maksudnya sumber dalil yang ada dalam hukum fiqh, yang ada dalam Islam, bermula dengan Al-Quran, kemudiannya sunnah, kemudiannya ijma', dan kemudiannya qiyas. Empat yang pertama ni disebut sebagai ijma' lah. Dia sebagai tidak ada perselisihan di antara jumhur ulama'. Benda kata empat mazhab ni guna belaka lah, benda kata gitu. Kemudiannya ada dalil-dalil yang tidak disepakati, bermula dengan dalil yang kelima. Yang kelima istihsan, yang keenam masalih mursalah, dan yang ketujuh adalah saduz zara'i, iaitu sambung bicara kita pada malam ini. Jadi masalih mursalah yang lepas dia sebenarnya ada kaitan dengan saduz zara'i. Jadi kita kena baca sedikit sebanyak isi kandungan yang ada dalam saduz zara'i. Kemudiannya pada penutup bab ni, insya-Allah dah lah kita sudah lalu malam ni saduz zara'i, kerana disebut perkaitan dia dengan masalih al-mursalah. Sekiranya kita ingat pada minggu yang lepas kita sebut masalah al-mursalah ni, kalau kita terjemah ke bahasa kitanya maslahah. Maslahah ni benda yang baik, kebaikan. Benda yang ada kebaikan. Dijadikan dalil. Rupanya di sana ada tiga kategori masalah al-mursalah. Yang pertama mu'tabarah, yang diiktibar oleh syarak. Ni ada dalil. Ada dalil. Contohnya mensyaratkan jihad, mensyariatkan jihad untuk menjaga agama. Dan yang kedua kita ada maslahah yang ditolak, kebaikan yang ditolak. Bukan maksud kebaikan maslahah pada pandangan manusia, tapi sebenarnya tidak. Contohnya riba. Riba kalau kita tengok dari sudut ilmu duniawi, ilmu ekonomi tu, kita boleh jana duit.
dengan cara orang pinjam, orang pulangkan balik dengan keuntungan. Jadi duit tu duduk saja macam kita niaga. Amalan orang Yahudi, dia buat antara orang Yahudi dengan orang luar, tapi sama dia tidak menghalalkan riba. Itu amalan pada zaman Rasulullah itu gitulah. Dengan kata lain, berduduk saja beli duit dengan menggunakan pusingan modal duit yang diberi pinjam. Walaupun di situ ada manfaat, ada maslahah, tapi ianya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riba, isytihar perang dengan Allah. Riba ni benda yang besar, benda yang sangat besar. Sebab tu kadang-kadang kita ni ingat riba ni boleh berlaku kat bank saja, yang bank konvensional lah, ataupun kita ingat boleh berlaku bila mana jual beli emas saja. Rupanya pinjaman, kalau silapnya pinjaman motosikal ni antara pinjaman yang paling mudah lah nak terdedah dengan riba lah. Kau tengok kereta tak mudah gitu nak beli. Tak, kena cek, kena tanya. Biasa hak murahnya token Cina lah. Biasalah hak murah jual motor. Tak bayar 3 bulan pertama tak payah bayar. Bulan yang keempat baru bayar. Berapa ya? 60 riyal sebulan. Berapa tahun? 3, 4, 5, 6, 9 tahun. Untung parak dia. Jadi kadang-kadang anak khabar nak pergi beli motosikal, kena cek, minta tanya token tu ni pinjaman lagu mana, ikut patuh syariah ke tidak. Biar tanya soalan tu. So kalau kedai Melayu tu mungkin lah, biasanya dia mahal sikit pada kedai Cina. Rupanya diguna kaedah long riba tu, jadi murah bulanan, kupur balik tak, beza 4, 5, 6 ribu pada harga asal. Tapi itulah, kena tanya. Tak tanya, kita anggap pinjaman tu kira luluh gitu sahaja, itu bahaya. Sebenarnya boleh berlaku riba. Jadi walaupun riba ada masalah, tapi ditolak, dia panggil masalah mursalah. Yang jadikan masalah mursalah ni masalah yang tidak ditolak dan diiktibar oleh syarak di tengah-tengah tu, maka ada masalah al-mursalah. Maka masalah al-mursalah ni menjadi dalil, yang mana contoh yang sangat banyak telah kita ceritakan pada minggu yang lepas. Antaranya juga cerita, antaranya dalil lah dibawa atas dasar masalah al-mursalah ni, antaranya mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran tidak berlaku pada zaman Nabi secara langsung. Walaupun ada sebahagian sahabat ada dah kumpul sikit-sikit, Nabi tak larang. Tapi mari zaman Saidina Abu Bakar dicadangkan oleh Saidina Umar untuk kumpul. Kemudian zaman Saidina Umar pula kumpul lagi, dan akhirnya dikumpulkan betul-betul pada zaman Saidina Uthman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah. Ketika itu siap buat rasam lagi, jenis tulisan yang mana meraihkan, tak silapnya dengan qiraat, dengan tulisan rasam Uthmani itu boleh dibaca dengan 7 qiraat. Kalau orang yang ngaji kat Mesir kat qiraat tu biasa dia belajar sampai 10 qiraat. Biasa 3 lagi qiraat tu kena belilah. Saya pernah beli, ada orang kirim. Kat Malaysia kita ni mungkin payah sikitlah nak dapat. Masa saya belajar kat Jordan tu, dia cari qiraat yang boleh baca 10 qiraat. Memang lain sikitlah. Kita baca dengan qiraat kita jelah. Hafaz. Tapi itu di antara yang menggunakan dalil masalah al-mursalah, maslahah yang tidak diiktibar oleh syarak secara langsung dan juga tidak digugurkan, diilghahkan ataupun mulghah, maka disebut masalah al-mursalah. Dan di sana ada sumber dalil yang disebut di sini dalam kitab kita ni, bahagian yang ketujuh, dalil yang ketujuh dinamakan sebagai saduz zara'i. Zara'i adalah, sini dia terjemah ikut alih bahasa Indonesia lah, sarana. Adalah sarana dan jalan menuju sesuatu. Wasilah sebenarnya. Kalau kita tengok ni wasilah. Wasilah ni perantaraan. Maknanya kita nak pergi menuju ke sesuatu, kita ada matlamat kita ataupun objektif kita ataupun tempat tuju kita. Jadi perjalanan tu dipanggil zara'i. Zari'ah. Zari'ah tu adalah perjalanan tu lah, nak menuju kepada perkara tersebut. Baik sesuatu yang dituju tersebut adalah kerasakan atau maslahah. Ini dari sudut bahasa. Perjalanan nak menuju ke sesuatu dah kira baik ke buruk, dia guna maksud zara'i. Akan tetapi penggunaan kata zara'i ini lebih
dominan, kebiasaannya, ghalibnya, mengarah kepada sarana-sarana yang membawa kepada kerosakan ataupun bahaya. Maksudnya di sini sadu zara'i ini digunakan kebiasaannya pada perkara yang menunjukkan ke arah keburukan ataupun perkara yang mendatangkan bahaya. Jadi sadu zara'i dari sudut bahasanya, dari sudut istilahnya lah menutup atau mencegah seluruh wasilah yang membawa kepada kerosakan atau bahaya. Mudah kata, belum berlaku perkara tu, kita halang dulu. Apa hukum menghalang perkara tersebut? Contoh ia akan bincang kat lagi. Contoh menjual senjata ketika orang sedang berbalah. Apa hukum? Tak? Contoh dua kampung ni tengah balah. Kampung mana tu ikut pandai lah. Lepas tu ada orang mari pergi jual senjata. Tak? Pergi jual parang, pisau, golok, pistol ke dan sebagainya. Jual peralatan tu asal hukumnya harus. Boleh jadi maknanya kita ambil hukum asal lah, hukum dia harus. Tapi kita jual ketika orang sedang berbalah ni mendatangkan keburukan. Boleh jadi dia guna senjata tu untuk bunuh orang lain. Tak? Ataupun kita jual ke pencuri peralatan untuk membuka kunci rumah ke orang lain, master key ke. Kita tahu dah dia ni biasa curi ni, kita jual ke dia. Itu pun dia kira kita memberikan sesuatu dengan tujuan akan datang tu dia akan buat perkara yang buruk ataupun mendatangkan bahaya, maka boleh dihalang dengan berdasarkan dalil sadu zara'i daripada perkara tersebut berlaku. Sebab apa kena ada sadu zara'i ni? Sebabnya kalau di mahkamah dan sebagainya, apabila sesuatu hukum tu jelas memang kalau dari sudut asasnya nampak perkara tu bagus, benda yang harus, tapi rupanya bila cek balik tujuan dia adalah tujuan yang salah dan boleh mendatangkan bahaya, boleh dijatuhkan hukum ta'zir. Contohlah orang nak curi pula benda yang besar, contoh kereta mewah. Kalau nak curi kereta mewah ni tak boleh ada peralatan barang-barang, dia mesti ada macam-macam. Lalulah melibatkan alat elektronik, digital dan sebagainya. Alat dia saja untuk baca sistem, untuk tukar sistem dalam tu, untuk curi tu mahal. Tak, ribu-ribu harganya. Jadi dia beli dah peralatan tu dengan siap peralatan, cuma dia nak curi lagi. Boleh tak nak igat orang macam tu? Takkan tunggu dia curi dulu baru dikira salah? Jawapannya gunalah sadu zara'i, menjatuhkan hukum bahawa kita boleh kita pegang orang tu sebelum dia mencuri, walaupun dia tak mencuri lagi. Jadi boleh dikenakan hukum ta'zir, dan peralatan yang dia beli dengan tujuan mencuri tu boleh dirampas. Jadi itulah antara contoh-contoh, dan kita tengoklah banyak lagi contoh diberi nanti untuk kita faham. Seluruh perbuatan yang membawa kepada kerosakan atau bahaya boleh saja memang rosak dan diharamkan, dan juga boleh saja mubah dibolehkan. Ini bahasa ahli bahasa Indonesia lah. Namun secara karakternya dapat membawa kepada keburukan, bahaya, kerosakan, seperti meminum minuman yang memabukkan, yang merosakkan akal fikiran. Qazaf yang menodai kehormatan, dan zina yang memperadukkan nasab. Ketiga contoh ni di sana ada larangan mula lagi. Contohnya arak. Arak ni antara sebab ataupun illah ataupun sebab hikmah di sebalik pengharaman arak ini adalah boleh merosakkan akal fikiran. Tapi di sana ada dalil menyatakan bahawa banyak minum arak itu haram, begitu juga sedikit. Nanti matannya kita akan jumpa lagi, matan hadis. Maknanya arak tu minum sikit, tak memabukkan pun haram. Sebab apa? Kan tak mabuk lagi. Ini kerana sadu zara'i, kalau dia minum sikit akhirnya mabuk. Jadi halang awal-awal lagi. Begitu juga minuman yang lain yang boleh
merosakkan akal fikiran, kita boleh halang. Tak kira lah gang ke, gang tikus. Beli ada orang salah guna buat perangkat tikus ke, gang Dunlop tu buat gang lah apa-apa pun. Tapi bila kita tahu dia ni memang akan isap gang, merosakkan akal dia, sikit pun dia beli tak boleh. Haram. Maknanya boleh guna kaedah saddu zara'i walaupun perkara tu asalnya harus. Contoh yang kedua dia beri qazaf yang menadai kehormatan. Qazaf ni menuduh orang tanpa orang lain berzina tanpa cukup bukti. Maknanya orang yang tak ada bukti di sini 4 orang saksi lah. 4 orang saksi. Tak cukup 4 orang saksi nak tuduh orang tu berzina. Maka dia jatuhkan hukum qazaf. Jadi qazaf ni dia menghalang daripada seseorang menuduh sesuka hati orang lain berzina. Maknanya tak mudah kita nak tuduh orang berzina. Sebab berzina ni dia perbuatan yang dibuat secara bersembunyi, kebiasaannya. Tapi kalaulah sampai ke peringkat boleh dilihat oleh 4 orang saksi yang adil, maknanya dia telah pergi ke tahap yang melampau. Sebab syarat dia bukan kena tengok ikut rakaman dan sebagainya, tak, kena tengok 2 biji mata. Hakim akan tanya satu persatu, biar jelas dia tengok semua tu, supaya dia ni dijadikan bukti sebagai saksi lah. Dia saksi yang bukti yang paling kuat adalah saksi yang adil dalam Islam. Tak selepas tu barulah dia pergi dokumen ke apa ke selepas tu. Dia panggil bukti sokongan. Lagi zina yang mencampur adukkan nasab. Di sana ada larangan menghampiri zina. Larangan menghampiri zina tu saddu zara'i, menghalang daripada membuat perkara zina. Jadi apa yang perkara menghampiri zina bermula dengan perhiasan wanita, pakaian, jaga pandangan, jaga pergaulan, campur aduk dan sebagainya, majlis yang atas dasar hiburan yang tidak diuruskan dengan baik dan sebagainya. Jadi perkara tersebut boleh dijadikan asbab kepada berlakunya zina yang akhirnya mencampur adukkan nasab. Jadi menghalang awal tu dipanggil saddu zara'i. Cuma tu secara umum lah, secara umum. Sebab nanti kita akan tengok beberapa pembahagian. Dia ada pula jenis saddu zara'i. Tidak ada perselisihan pendapat lagi antara para ulama tentang larangan seluruh perbuatan tersebut. Sebab semuanya ada dalil sebenarnya. Disebut dasarnya semua perbuatan itu tidak termasuk dalam kategori saddu zara'i yang kita bahas sekarang kerana keberadaannya yang memang diharamkan. Ada pun perbuatan-perbuatan mubah yang harus ini membawa kepada kerosakan, ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Bila kita buka kitab gini lah, kita akan tengok pula jenis dia. Selepas kita tengok jenis ni, kita bincang pula dalil yang orang guna. Mazhab ulama yang guna saddu zara'i, ada ulama yang tidak guna. Kemudian dia ada qadiyah tarjih, iaitu dia akan tarjih mana pandangan yang kita boleh pakai. Sini disebut jenis yang pertama membawa kepada kerosakan namun jarang terjadi dan sikit. Dalam hal ini maslahah adalah rajih, dan kerosakan atau bahayanya masih kemungkinan kecil muncul. Kecil muncul, betul? Tak apalah, ni dia alih bahasa Indonesia. Sini nak sebutnya jenis yang pertama, perkara tersebut ada maslahah, ada mafsadah pada perkara yang sama. Cumanya maslahah itu lebih dominan, lebih ghalib, lebih banyak maslahah berbanding dengan mafsadah. Maknanya mana yang lebih ghalib, mana yang lebih banyak. Sini dia beri contoh. Melihat kepada perempuan yang dikhitbah, yang dilamar. Dalam Islam benar, berdasarkan dalil, orang yang nak meminang, orang yang nak merisik ini, dia boleh tengok wajah perempuan itu dan juga tapak tangan keduanya. Pandangan tersebut, kalau kita buka kitab fiqh ni, nak pandangan yang macam mana? Kita diajar supaya jangan tengok muka wanita dengan perasaan bernafsu dan sebagainya.
Tapi dengan tujuan kahwin ni dia boleh sampai ke peringkat menganggap muka dan juga tangan tu kalau kahwin macam mana. Tu dalam jumhur lah, makna boleh tengok muka. Tengok lama ke, tengok pipi lama, dekat, jarak apa semua tu kena jagalah daripada berlakunya fitnah. Tapi boleh dibenarkan dengan tujuan khitbah. Surah kita ni kalau kita cakap tajuk ni mungkin tak tu sangat kalau ada orang muda tak kahwin lagi yang sengih-sengih aja. Sebab kalau kita bincang bab ni hukum fiqh, antaranya biasa sebutan dalam mazhab fiqh zahiri tu dia kata berdasarkan dalil tu umum boleh tengok berlaku. Hak tu penimpala lagi kita bincang tu. Tapi nak sebut sini bila dibenarkan, di sini ada tak mudarat, ada tak maslahah? Atau kita sebut ada tak mafsadah, keburukan, ada tak maslahah. Dalam bab tadi maslahah lebih besar, iaitu tujuan dia supaya lepas kahwin lagi boleh jaga hubungan dan sebagainya. Kalaulah dulu tidak kenal betul nikah dan sebagainya, mungkin boleh mendatangkan mafsadah yang lebih besar akan datang. Walaupun masa tu mafsadah dia kecil, iaitu dia salah guna peluang tu untuk tujuan nak tengok saja-saja. Itu contoh yang pertama. Kalau rasa macam semabuk tak apa jelas contoh tu boleh tanyalah. Sebab ni contoh dalam kitab ni. Contoh yang kedua, tanam anggur. Apa hukum menanam anggur? Hukum dia macam tanam buah lain lah. Cumanya buah-buahan yang ada hasil ni dia ada zakat lah. Itu biasalah buat niaga ada zakat lah. Dia kat kita ni kalau bayang kalau anggur kok mungkin tak lebat mana, mungkin kita ingat biasa je. Dia kalau biasa pergi, kalau bukan kebun lah, saya tak pernah pergi kebun anggur tu, saya pernah pergi dekat rumah orang. Dia depan, maknanya kalau depan rumah ada beranda sikit tu, maknanya sekitar setengah suku orang surau kita ni adalah renda sikit tu, pokok anggur tu. Sekali musim buah tu, kalau jok daging tu lah, buah daging tu rasa boleh 20 jok rasa. Penuh kan tu, penuh. Berapa kilo tak tahu. Dia jual macam separuh jok tu dalam 10 riyal penuh. Kita mari musim tu boleh hak jenis manis sampai belengah tangan tu. Mula-mula tu lah, suka lah nama tu, tak berani dah beli sebab dah habis. Tak. Makan anggur, makan banyak-banyak angin juga. Tak. Angin. Tapi nak sebut sini tanam anggur, apa hukum dia? Harus. Ada tak mudarat? Orang hak tanam anggur tu tiba-tiba digiwak jadi arak. Ada tak kemungkinan tu? Ada. Tapi sikit je kemungkinan tu. Hak besar ni nak jual anggur, tak. Nak makan anggur, nak buat jadi semeh, nak buat buah zabit dan sebagainya. Tak. Kat Malaysia kita ni pun, kat Terengganu kita pun banyak dah hak tanah anggur jadi. Tak. Jadi siap boleh jual. Macam-macam anggur hybrid dah. Hybrid. Maksudnya asal tak leh cuaca kita jadi boleh dah. Contohnya seperti melihat tadi, perbuatan-perbuatan ini tidak dilarang dengan alasan terkadang boleh munculnya beragam keburukan. Kerana memang keburukan berada dalam maslahat yang dominan. Ni tadi kita sebut gitulah. Mudah kata maslahah itu lebih ghalib berbanding dengan mafsadah. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kerosakan di mana kerosakan lebih dominan daripada maslahah. Ni mafsadah tu, keburukan tu lebih ghalib berbanding dengan maslahah. Contohnya jual senjata di waktu munculnya beragam fitnah. Macam contoh tadi lah, orang tengah balah. Tak pun kita sebut dua orang lah tengah balah. Kita pun pergi golok-golok jual 50 riyal. Beli golok ni, dia beli pakai katak lalu. Orang jual senjata di waktu munculnya beragam fitnah. Sedangkan kalau jual golok waktu biasa tak ada hukum apa. Haruslah. Tak, harus. Menyewakan harta yang tidak bergerak kepada orang yang menggunakannya untuk yang haram, seperti menggunakan sebagai tempat perjudian. Harta tidak bergerak. Dia sebenarnya dalam undang-undang kita pun ada harta alih, harta tidak alih. Tak, dalam hukum fiqh pun kita guna harta alih, tidak alih. Yang tidak boleh alih ni macam tanah lah. Tanah, bangunan dan sebagainya.
Jadi hak tak boleh halih ni bagi contoh macam nilah kita beri sewa tanah. Kalau kita roliknya dia nak buat tempat judi, kita beri. Jadi hukum dia haram. Asal beri sewa tanah harus, tapi jadi haram sebab dia nak buat jadi tempat perjudian. Contoh lainnya adalah menjual anggur kepada orang diketahui pekerjaannya sebagai pembuat khamar, pembuat arak dari perasan anggur. Perasan, peras. Tak. Perah. Ini ditulis perasan anggur. Betul dah tu. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga tadi dua jenis kan. Tak, ni jenis yang ketiga sadu zara'i yang membawa kepada mafsadah, kerosakan kerana tindakan mukallaf yang menggunakan jenis ini tidak sesuai dengan fungsinya sehingga menghasilkan kerosakannya. Seperti orang yang melakukan pernikahan dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang ditalak 3 kepada suaminya yang pertama, yang menceraikannya. Ni Cina buta lah kita kata. Kalau sini zahirnya kita tengok dia akad yang sah. Tak? Kita ingat tak berlaku kat Terengganu Cina buta. Saya jumpa dah kes tu. Pening kepala nak sesat. Sebab ianya dia nikah dak pergi jumpa mahkamah. Tak cerai pun dak cara mahkamah, duk main atas angin gitulah, tak boleh nak sesat. Kalau melibatkan mahkamah, sesat je serah mahkamahnya. Dia tanya suruh ustaz buat keluar fatwa. Tak. Kita ingat boleh sesat masalah jadi kau pening. Dia salah ke ustaz pula. Sebab memang Cina buta ni kalau tak melibatkan mahkamah sebenarnya payah nak sesat. Tujuan kahwin yang jadi orang panggil Cina buta tu, hukum dia haram walaupun dia nak nikah dengan cara yang sah, sebab niat dia salah. Sebab asal perkahwinan ini untuk mengadakan hubungan di antara suami isteri tanpa niat untuk talak dan sebagainya. Kalau niat, niat Cina buta lah. Dari sudut hukum kerana nak buat, kena batal perjanjian tu, kahwin macam biasa. Tu je cara dia. Termasuklah yang kahwin untuk menzalimi isteri dia, hukum dia sama. Cumanya sini ada juga perbahasan di luar sikit lah. Dia kahwin tambah anak. Ni juga ada perbahasan dia. Sebab tujuan kahwin ni, antara dia panggil maqasid utama kahwin ni supaya boleh beranak pinak. Tiba dia tak ambuh perkara tu dan dia bercanggah dengan tujuan kahwin. Selain daripada dia panggil mahal jimak tadi. Mahal jimak tu adalah mahal akad. Jimak tu adalah mahal akad, tempat akad nikah. Jadi perkara tersebut dibahaskan sehingga ada yang mengeluarkan hukum haram. Kahwin niat tambah anak, maka hukum dia haram. Dia haram ni kalau bab hukum fiqh muamalah ni, kalau dia buat pun dia dah keadaan berdosa. Berdosa selagi mana dia tak keluarkan perkara yang haram tersebut. Kalau dalam bab ibadat dia tak ada dah. Dia panggil akad fasik. Akad fasik tu, tapi dalam muamalah ada. Jadi jangan main-main bab perkara ini. Bab kalau zaman dulu mungkinlah zaman-zaman mak ayah saya dak, zaman-zaman tuan-tuan apa, dak bunyilah nikah tambah anak. Zaman ni ada. Orang muda nikah memang tambah anak. Ada. Zaman ni dah sibuk dengan kerja, ada masa dah nak dengar apa. Padahal learning boleh tengok kat telefon je, YouTube dan sebagainya ngajar, tapi tak boleh dengar. Dia sibuk dengan dunia gitu, pakai tenggelam gitu je, tambah anak. Sebab apa? Sebab macam-macam lah. Kerja tu, kerja ni. Nikah tak ambuh anak dan sebagainya. Itulah yang jadi masalah ikut pahaman yang songsang. Akhirnya tak sedar dia dalam keadaan sentiasa berdosa. Jadi itulah 3 jenis. Ni banyak lagi dia bagi contoh ni. Orang yang jual beli sebagai wasilah untuk membuat riba, seperti menjual sesuatu berharga 1,000 dengan pembayaran tunda, lalu dia membelinya dari orang yang membelinya seharga 900 dengan pembayaran tunai. Kemudian dalam jenis ini benar-benar rajih atau dominan.
Hak ni pembelian dia panggil apa? Dia ada istilah dia. Istilah dalam hukum fiqh. Iaitu niat dia nak buat riba tapi dia nak ngelak. Cara ngelak dia jual beli barang perantaraan supaya nak elak riba. Contohlah, mamak ni dia nak buat. Sebab benda ni kadang-kadang orang tak perasan. Tak ingatlah ada istilah dulu kat bank muamalat dia guna, sekarang ni dia tak guna dah jual beli tu. Cuma hak tu memang dia adalah hujah dia, tapi hak yang contoh dia berikan ni memang tak boleh jelas. Yang mana dia niat dia untuk elak riba. Riba ni contohnya kita pinjam RM10 kena pulangkan RM15. Tak? Tu memang jelas riba. Tapi dia nak buat supaya tak nampak riba tapi boleh riba juga. Jadi dia buat macam dia guna perkataan. Contohnya dia ambil lah telefon. Dia khabar, okay, aku jual kamu RM15. Aku jual kamu RM15. Aku jual kamu RM10. Lepas tu dia pun khabar. Dia pun jual balik telefon ni dengan harga RM15 tapi bayaran dia tangguh. Sebenarnya bayar secara tangguh dibenarkan. Tapi disebabkan diguna perantaraan telefon ni untuk menjadikan benda tu halal. Serupa je dengan transaksi yang pertama tadi, iaitu dia buat pinjaman. Dan benda ni sebenarnya ada hak ngelak gini. Tak, ada hak ngelak gini. Cumanya bab ni kalau kita buka hukum fiqh ada gaklah kelakar sikit. Kelakar maknanya pandangan mazhab lain. Tak, yang mana ada juga sebahagian khabar tengok pada zahir lah. Tengok pada zahir benda tu halal. Sedangkan kalau perkara tersebut dia akan tengok daripada isi kandungan akad tu, yang mana jelas untuk mengelakkan berlakunya riba. Tak, berlakunya riba. Rasa mudah nampak kan contoh tu kan. Tak, guna perantaraan. Asalnya nak buat pinjaman dia guna perantaraan barang. Tak, daripada barang tu dia boleh juga duit yang jadi bunga adalah manfaat. Menjadikan dia riba. Okey. Poin 230, poin 231 ni saya nak buat kesimpulan lah, sebab dia melibatkan pandangan tentang perselisihan ulama tentang keabsahan sadu zara'i. Maknanya soalan di sini, siapa yang guna pakar sadu zara'i, siapa yang tak guna pakar sadu zara'i. Jadi di sini mudah kata mazhab jumhur ni semua setuju dengan sadu zara'i, kecuali Zahiriyah. Zahiriyah dan adalah sebahagian pandangan ulama lain yang menyatakan bahawa bersama dengan Zahiriyah lah. Zahiriyah ni kalau kita nak mudah faham, dia zahiri. Zahiri ni benda yang nampak lah. Hak benda yang tak nampak dia tidak ambil terima. Dengan kata lain, istilahnya secara literal. Tak. Jadi bila literal ni kalau atas kertas gitu, dikira gitulah. Mudah kata. Macam jual beli yang kita sebut berlakunya riba tadi, dia kata tak berlaku lah. Sebab dia guna perantaraan barang. Jadi pandangan sebenarnya kita di peringkat hak belajar ilmu fiqh pun, usul fiqh pun di peringkat master pun kita ngaji juga zahiri supaya kita nampak di mana perbezaan dia dan bagaimana mereka berhujah. Bukan di sana ada juga rupanya hukum-hukum pandangan zahiri tu kita boleh ambil pakar, ada juga sebenarnya, tapi tak banyak lah. Tak banyak sebab cara dia berhujah dan dalil tu, kaedah usul fiqh dia tu lain daripada usul fiqh yang ada dalam mazhab Syafi'i dan juga Hanafi. Jadi pendapat yang rajih, mereka yang menafikan sadu zara'i adalah salah satu dalil hukum berdalil bahawa perbuatan tersebut selama mubah maka tidak boleh dilarang meski ada kemungkinan membawa kepada kerosakan. Tapi dijawab dalam tajuk ni, dijawab bahawa dalam Al-Quran ni sebenarnya banyak sangat yang mengiktiraf menggunakan sadu zara'i. Tengok pada muka surat 244 tu, dari semua penjelasan bahawa pendapat menyatakan sadu zara'i
termasuk dari dalil-dalil hukum pendapat yang rajah kerana didokong oleh Al-Quran dan juga sunnah. Ni buat hujah dalil. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa kunu zurna. Hai orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna. Yang mana melarang orang mukmin untuk berkata, sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Meskipun maksud mereka baik, hal ini dilakukan untuk mencegah jalan untuk bersikap meniru orang Yahudi yang dengannya bermaksud untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ra'ina dengan unzurna, dia ikutkan makna lebih kurang. Tapi perkataan ra'ina tu digunakan oleh orang Yahudi untuk mencela. Jadi di sini ada larangan supaya jangan ikut perangai orang Yahudi. Jadi awal-awal lagi sekat supaya jangan ikut, termasuklah ucapan dia. Jadi sini ada dalil. Ni lagi ada dalil yang lain, pengharaman setitis agar tidak dijadikan jalan untuk sekali isap. Jelas bahawa sekali isap khamar merupakan jalan untuk meminum yang memabukkan sehingga apa yang dilarang dilakukan. Oleh kerananya disebutkan di dalam hadis, apa yang memabukkan baik banyak atau sedikit jumlahnya tetap haram hukumnya. Ni dalil haram arak walaupun setitik, walaupun kitrah minal khamri, walaupun setitik daripada arak, kerana nak menghalang daripada dia minum banyak. Dan menghalang dia daripada minum banyak supaya dia ni tidak merosakkan akal dia. Sekiranya akal dia rosak, dia boleh buat perkara yang diharamkan. Sebenarnya asbab minum arak ni boleh membuat jenayah yang lain, kesalahan yang lain. Dari sudut hukum syaraknya, dia tidak, maknanya bila orang tu mabuk, dia pun bawa kereta langgar orang mati. Kemudiannya dia ketakutan dan keadaan mabuk lagi, dia jumpa mana-mana wanita, dia rogol pula, buat kesalahan lagi. Kemudiannya bila dia takut, dia bunuh pula. Dengan sebab punca dia tadi keadaan mabuk, akal dia tidak normal. Kalau masuk mahkamah, disebabkan mabuk tadi, hukum tadi semua kena belaka. Maknanya diat kena, hukum kisah kena, semua kena belaka. Walaupun atas sebab dia ni mabuk, akal tidak, maknanya tidak berakal ketika itu, tapi disebabkan pilihan dia untuk memabukkan diri itu adalah pilihan dia, maka asbab yang lain semua diambil. Hatta ulama bahas kalau mabuk menjatuhkan talak ketika mabuk pun, sebahagian besarnya menyatakan jatuh hukum tersebut. Jangan main lah. Kita bila cakap dalam surah ni, alhamdulillah tak ada seorang minum arak. Tapi kalau cakap ke awam tu, orang awam apa semua adalah yang maknanya kadang-kadang minuman arak ni adalah minuman biasa bagi mereka, walaupun dia mengaku Islam. Lagi contoh, pengharaman berdua-duaan dengan perempuan asing bukan mahram agar tidak membawa kepada perbuatan yang dilarang. Ni khalwat. Khalwat yang kita sebut itulah. Tak. Khalwah bil ajnabiyah. Pengharaman akad nikah dalam keadaan iddah, meskipun hubungan intim dilakukan selepas habis masa iddah, kerana hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya jalan untuk bersetubuh dengan si perempuan sebelum habisnya masa iddahnya. Memang larangan kahwin masa iddah, iddah mati ke, iddah cerai ke, memang dilarang. Tapi kalau kahwin juga masa tu memang haram lah, haram. Adalah perbahasan dia, kalulah puan tu nipu iddah dan sebagainya, adalah perbahasan. Rasulullah sebenarnya iddah ni dia banyak hikmah dia. Kalau kita bincang, kita buka kitab tu memang banyaklah hikmah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyatukan antara salaf dan jual beli kerana untuk menghindari dari perbuatan riba. Hak ni pun saya tak berapa jelas. Hak ni saya tak berapa jelas. Nombor 5 ni bainas salaf wa ba'. Jadi saya pun tak
buka dah kitab ni pun tak dah nak rujuk kitab lain. Rasa sejenis jual belilah yang mana boleh berlakunya riba. Dia riba ni selain daripada pinjaman tadi, dia berlaku pada barang harta yang boleh berlakunya riba seperti emas, perak dan juga beberapa jenis makanan, kurma, anggur. Sebab kurma ni nak masuk musim ni dah. Orang cari kurma dah. Kurma kalau kita buat jual beli dengan cara kita tukar barang. Contohnya aku ada kurma grade A nak tukar dengan 2 kilo kurma grade B. Nampak tukar tu tak? Rupanya riba. Kurma dia hanya mengikut jenis kurma je. Tidak jenis grade tu tidak ambil pakar. Dia macam mah lah. Mah 18 berapa karat ada, macam-macam karat kan. Tapi kalau dalam bak tu dia dikira sama je nilai mah tu, timbangan dia mesti sama kalau nak tukar mah dengan mah. Sebab tu dia mestilah berlaku dalam masa yang sama. Kurma tu boleh berlaku riba tu. Kalau kita jumpa dalil boleh berlaku riba. Jadi janganlah mudah-mudah nak tukar kurma dengan grade lain sebab boleh berlaku riba. Lebih baik beli lalu pitih. Kadang-kadang kita ni juru beli kurma banyak-banyak untuk surau sebagai contohlah. Nak beli untuk surau ke, untuk NGO ke dan sebagainya. Lepas tu kita berpuasa. Tukarlah ni grade A ni dengan grade B 2 kilo grade A ni. Mana kita buat jual beli dengan cara pertukaran. Ketika itu boleh berlakunya riba. Kenapa lagi benda lain yang boleh berlaku riba tak ingat lah. Apa adalah dalam dalil tu. Kita pergi perhabis ni contoh-contoh ni sebab habis dah tajuk ni. Kita akan masuk uruf. Yang akan datang kita akan masuk uruf. Banyak lagi dalil-dalil yang lain. Contoh nombor 9 tu dilarang melarang penimbungan barang dagangan, dan Rasulullah bersabda tidak ada yang menimbulkan barang kecuali orang yang melakukan kesalahan. Ini ihtikar. Ihtikar ni dia panggil monopoli. Dilarang monopoli. Monopoli ni bukan mainan monopoli tu, no. Dia monopoli ni dia pegang barang tu supaya barang tu dia boleh pegang harga. No. Tempat kita ni biasa gandum, gula, minyak. Dia beli banyak-banyak, kedai lain habis dah. Tinggal kedai je ada. Dia boleh main, boleh pegang harga. Boleh pegang harga durian ke. Durian baru ni pergi mari berasa nak cari durian, gilah pasal payah. Setepak je jual durian. Jadi dia pegang harga lah. Tapi durian tu lain lah, bukan musim dia. Tak. Dia durian peraut lah ke. Jenis buah sepanjang tahun. Harga dia memang gitulah. Tapi kalau mari, sebab tu kalau ada banyak penjual, dia payah sikit nak pegang harga. Jadi kalau jenis ihtikar ni, dia sengaja kumpul barang tu, simpan-simpan supaya dia boleh pegang harga dan dia menaikkan harga ikut kehendak dia. Ini juga dilarang. Atas dasar inilah dalil kepada dibolehkan saduz zara'i. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan yang penuntutlah pada malam ni saduz zara'i dengan masalih al-mursalah. Dia masalih mursalah kita sebut awal tadi, masa kuliah kita awal tadi. Dia masalih mursalah ni kita meraihkan maslahah tu untuk dijadikan sandaran dalil pada perkara tersebut. Macam kumpulkan Al-Quran. Tak? Pada peringkat zaman Nabi tu tak berlaku pengumpulan Al-Quran secara langsung. Tak ada arahan daripada Nabi secara langsung. Tapi berlaku pada zaman Nabi tapi tidak beri arahan. Tapi bila berlaku je maslahah tu, maka di sini ada tak saduz zara'i secara langsung berlaku? Jawapan dia ada. Iaitu boleh elak daripada orang lain merosakkan Al-Quran, ataupun mereka isi kandungan Al-Quran, atau menambah ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Sebabnya bila dah Al-Quran dijamin, dijaga oleh Allah, bukan sahaja bila zaman Saidina Abu Bakar tak silap, bila berlakunya peperangan yang melibatkan orang yang murtad, ramai orang yang hafal Quran mati. Jadi bagaimana nak jaga Al-Quran? Dipindah dalam Al-Quran.
Jadi di sana adalah dia panggil Al-Quran Mashaf Aisyah. Mashaf yang mana yang dijaga oleh Aisyah. Dan ada yang mendakwa, ni Syiah lah, Al-Quran kita tu dah cukup. Kalau tak silap dah cukup 20 juzuk ke 10 juzuk lagi, dah ingat dah. Maka kita kan 30 juzuk dah. Dia ada lagi 10 juzuk yang tidak ada, tapi ada dalam karangan Syiah. Itulah. Tapi bila ada Saddu Zara'i menyatakan bahawa menghalang daripada mana-mana tambahan tu bukan daripada Al-Quran, jadi dihalanglah. Jadi perkaitan masalih al-musalah dengan Saddu Zara'i sebenarnya amat rapat. Ni kalau kita baca tu, itulah apa yang nak disebut pada poin yang ke-234 ini. Jadi habislah berkaitan dengan Saddu Zara'i. Kalau contoh-contoh semasa ni sangat banyak lah, sangat banyak. Contohnya bila isu melibatkan murtad kanak-kanak daripada berbangsa India ni, kalau follow Dr. Mazhar tu kita nampak lah. Tak? Kalau kita dah halang sekarang yang penganut Hindu dan juga Tamil Hindu ni, yang ekstrim ni, kalau dah halang sekarang, akan datang akan membahayakan. Sebenarnya apa sahaja ekstrim, tak kira lah Melayu ekstrim ke, Cina ekstrim ke, India ekstrim ke, ekstrim tu melampau tu dia telah pergi satu tahap melepasi garis yang dibenarkan. Jadi memang dia akan buat perkara-perkara yang memudaratkan dan sebagainya. Itulah kita kena ambil cakna jugalah Saddu Zara'i daripada berlakunya perkara tersebut dalam negara kita ataupun di tempat kita sini. Jadi itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah.